Okey kelas, cikgu pada hari ini akan menyambung untuk topik kita yang belajar minggu lepas, iaitu tentang hidupan liar di Malaysia. Pada hari ini cikgu akan sambung topik iaitu kepentingan hidupan liar di Malaysia. Sebelum tu cikgu nak refresh baliklah apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu berkenaan hidupan liar. Siapa masih ingat apa itu definisi hidupan liar? Cikgu yakin kamu tak hafal punya. Tak apa, okey. Cikgu refresh balik. Hidupan liar itu adalah spesies haiwan liar ataupun burung liar, sama ada dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi, vertebrata ataupun invertebrata, hidup atau mati, matang atau tidak matang, dan sama ada boleh dijinakkan atau dibiarkan dalam kurungan ataupun tidak. Dapat? Kelas? Cikgu. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam kepentingan, cikgu nak tanya, apa contoh-contoh hidupan liar yang ada di Malaysia? Angkat tangan, siapa nak jawab? Cepat. Harimau. Harimau lagi. Gajah. Gajah lagi. Singa. Singa lagi. Kancil. Kancil, betul. Beruang. Beruang, okey, mantap anak-anak cikgu. Okey, kita akan masuk ke dalam kepentingan hidupan liar di Malaysia. Yang pertama adalah untuk keseimbangan ekosistem. Seperti yang kita tahu, ekosistem ini penting bagi meneruskan kelangsungan hidup bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan secara langsung ataupun tidak langsung. Hidupan liar ialah sebahagian daripada komponen siratan makanan. Kamu tahu tak apa itu siratan makanan? Rangkaian makanan. Lebih kurang macam siratan makanan lah. Nanti cikgu akan tunjukkan gambar ajar untuk korang faham. Yang ketiga, gangguan mana-mana organisma dalam aras tropik akan mengubah aliran tenaga yang seterusnya akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Tapi nanti cikgu tunjukkan gambar ajar untuk bagi korang faham. Dan baja organik hasil daripada penguraian tinja haiwan dapat membekalkan nutrien kepada tanah. Maksudnya di sini, tinja ini adalah najis-najis haiwan yang akan diuraikan oleh bakteria, akan menghasilkan tanah yang bagus, baja yang bagus untuk tanah. Okey, di sini adalah, okey, nampak tak? Nampak. Okey, seperti yang kamu tahu dekat sini, pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Ini adalah salah satu rantaian makanan yang cikgu jelaskan tadi. Okey, pengeluar sini terdiri daripada tumbuh-tumbuhan. Seperti apa? Kamu ada? Saya cikgu. Apa? Padi. Padi, rumput. betul. So pengeluarnya adalah tumbuh-tumbuhan yang menjalankan Fotosintesis. Pengguna primernya adalah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Seperti contoh arnab, ulat beluncas, belalang. Dan pengguna sekunder ni adalah haiwan yang makan pengguna primer. Seperti contoh burung, ayam. Dan pengguna tertier ni adalah salah satu apex predator dalam bahasa Inggerisnya, di mana mereka ni adalah yang makan pengguna sekunder. Sebagai contoh adalah harimau dan burung elang. Jadi cikgu nak kamu bayangkan salah satu daripada pengguna primer ni, cikgu ambil satu. Jadi secara tidak langsung rantaian makanan ini akan turut terjejas. Itu yang dimaksudkan oleh cikgu keseimbangan ekosistem. Satu hilang, semua terjejas. Sebab sana keseimbangan tak ada sudah. Okey, kepentingan seterusnya adalah ekopelancongan. Ekopelancongan ini ialah pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Okey, contoh-contoh tempat yang menjalankan ekopelancongan ialah seperti Taman Negara Similajau di Sarawak, Orangutan Sepilok di Sabah, dan Langkawi Wildlife Park di Kedah. Cikgu nak kamu take note sebab nanti pada hujung cikgu akan bagi soalan tau. Tulis. Kepentingan ekopelancongan ni, kita berpeluang untuk melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar. Seperti yang kamu tahu, kalau kita pergi zoo, kita dapat melihat secara face to face dengan haiwan. Kita boleh, ada setengah haiwan tu kita boleh sentuh, kita boleh rasai sekali. Okey, mendidik dan masyarakat tentang pentingnya usaha pemeliharaan hidupan liar. Dan terakhir sekali, membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Seperti contoh, kalau kita buka zoo, apa pekerjaan yang kita boleh tawarkan kepada penduduk di tempat tu? Jaga pembersih. Jaga zoo. Betul. Security. Betul. Okey. Kita akan pergi. Okey, cikgu nak kamu fokus jangan bercakap sebab nanti ada quiz.
Kalau tak dapatnya, Baik, cikgu. Baik, cikgu. Okey, sekarang kita masuk ke kepentingan pendidikan yang ketiga. Dalam ni, pendidikan ni dia ada banyak cabang. Ada 4 cabang. So, aspek yang pertama iaitu penyelidikan dan pembangunan R&D. Di sini, kerajaan akan menubuhkan pusat pemeliharaan dan pembiakbakaan spesies yang terancam. Seperti contoh, beruang dan harimau. Dan di sini mereka menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran berkenaan hidupan liar. Di samping itu menjalinkan hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan hidupan liar melalui projek penyelidikan. Di sini lebih fokus kepada penyelidikan dan pembangunan untuk membantu hewan-hewan yang hampir punah. Seterusnya adalah kerjaya dalam bidang profesional. Di sini hidupan liar juga dapat memberikan bidang pekerjaan yang profesional kepada manusia. Salah satunya adalah veterina. Veterina kamu tahu tak? Tidak. Veterina adalah doktor pakar haiwan. Yang ketiga pensyarah. Yang ketiga penyelidik. Yang ini lebih kepada R&D. R&D tadi pembangunan dan penyelidikan. Dan terakhir sekali itu ahli forensik. Okey, yang ketiga melestarikan alam sekitar. Program Kita Semula dapat memelihara dan memulihara alam sekitar. Dan ini dapat menggalakkan lagi inovasi dalam kalangan murid untuk menghasilkan teknologi yang lebih mesra alam. Terakhir sekali, maafkan cikgu, bukan, second terakhir, kepentingan hidupan liar juga dapat memberikan pengetahuan baru yang tidak bergantung kepada dapatan dari negara lain. Yang ini kau faham maksudnya? Tidak. Okey, sini bermaksud kita dapat info ataupun data-data daripada negara kita sendiri. Maksudnya kita tak perlu ambil dari negara luar. Sebab contoh, harimau kita tak sama dengan harimau lain tau. Jadi, kita boleh buat research, kita boleh buat penyelidikan di dalam negara kita sendiri. Tak perlu bergantung dengan negara luar. Okey, terakhir sekali, mengekalkan dan melindungi biodiversiti negara. Di sini, pengenalan biodiversiti dalam mata pelajaran geografi dan sains membolehkan murid mengenal pasti spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan seperti yang kamu belajar sekarang. Dan aktiviti seperti menanam pokok bakau dapat mengekalkan biodiversiti di kawasan paya bakau. Terakhir sekali, lawatan ke kawasan hutan simpan dapat memberi maklumat kepada murid tentang kepentingan fungsi biodiversiti dalam kehidupan. Jelas tak? Jelas, cikgu. Okey, kalau tak ada orang jelas, kita akan masuk ke sesi kuis. Okey, cikgu di sini ada 3 je kuis. 3 kuis saja. Sebab masa tak cukup untuk korang, so cikgu bagi 3 kuis saja. Okey, kuis yang pertama, berikan tempat yang ada menjalankan eko pelancongan. Apa? Taman Negara Sini Rajau Sarawak. Okey, lagi? Saya cikgu. Orang hutan sepilot Sabah. Betul, lagi? Boleh saya? Okey. Langkawi Wildlife Park dekat Kedah, cikgu. Betul, berikan tepuk tangan. Okey. Soalan kedua, yang ni ada berkaitan dengan slide yang cikgu tunjuk tadi. Kalau korang peka, korang boleh jawab. Contoh-contoh kerjaya yang boleh ditawarkan. Pesyarah, pesyarah. Betul, lagi? Saya cikgu. Ya, Veterina. betul, lagi? Penyelidik. Betul, berikan tepukan. Okey, terakhir sekali ini adalah soalan kebat. Cikgu dan salah seorang korang jawab. Ekor pelancongan dapat menyumbang kepada pendapatan negara. Jelaskan. Siapa nak jawab? Soalan kebat. Bila zon negara ada di kawasan kita, di tempat kita, sekaligus pelancongan akan datang dan meningkatkan segenap ekonomi kawasan tersebut, termasuk dari segi pelancongan dia, pendapatan, hasil kewangan dan sebagainya. Okey, itu saja kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih dan kita berjumpa minggu depan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam, cikgu. Semalam kan cikgu ada suruh study kan? Tajuk faktor-faktor kedatangan bangsa barat ke tanah Melayu. Ada study tak? Ada, cikgu. Okey, tak apalah. Hari ini kita belajar secara keseluruhan mengenai faktor-faktor kedatangan bangsa barat ke tanah Melayu. Okey, jadi yang pertama sekali,
cikgu nak kamu, hari ini pembelajaran kita, cikgu nak kamu semua dapat menyenaraikan 5 faktor kedatangan kuasa barat di negara kita, dan kamu juga dapat menghuraikan kenapa kuasa barat ni nak datang ke tanah Melayu. Jadi, kamu boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh tak kalau cikgu cakap boleh, kamu cakap boleh? Takkan tak boleh? Boleh ke? Boleh. Takkan tak boleh. Alright. Next, kita pergi kepada 5. Apa faktor-faktor kenapa barat ni datang ke tanah Melayu? Jadi yang pertama, cuba baca ramai-ramai. Kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Yang kedua, Industri mengerti. yang ketiga, Pembukaan terusan Suez. yang keempat, Persaingan kuasa barat. yang kelima. Slogan beban orang putih. Alright, jadi kita akan pergi secara mendalam kepada faktor yang pertama. Jadi faktor yang pertama adalah kesuburan tanah dan kekayaan hasil Bumi. Okey, jadi dalam pembelajaran cikgu ni, cikgu nak tekankan kamu untuk take note. Bila cikgu kata isi, kamu take note. Uraian, contoh dan kesan. Jadi dalam pembelajaran kita hari ni, 4 aspek ni cikgu nak kamu fokus. Boleh? Boleh. Takkan tak boleh. Bagus. Okey, huraian. Untuk huraian, kenapa negara kita ni kenapa barat ni nak datang sangat ke negara kita? Yang pertama, kerana negara kita ni mempunyai tanah yang luas, subur dan iklim yang sesuai untuk tanaman berorientasi. Jadi boleh tak cikgu nak kamu highlight yang mempunyai tanah yang luas, subur dan beriklim yang sesuai? Okey, dah highlight yang tu. Seterusnya, contoh-contoh tanaman yang ada di negara kita iaitu tanaman getah, tembakau dan padi. Selain tanaman, kita juga ada hasil Bumi. Okey, boleh tak cikgu nak tahu? Kamu tahu tak apa hasil bumi di negara kita? Siapa nak jawab? Saya arah batu. Okey, betul siapa? Petroleum. Okey, betul. Emas. Biji besi. Betul. Lagi satu? Biji Bagus. Semua nampak tahu ya. Jadi apa kesannya? Apa yang kesan yang kita nak tahu daripada hasil bumi ni? Iaitu kesan ialah tanah Melayu ni menjadi tempat kuasa barat mengait keuntungan ke negara kita. Jadi seterusnya, industri mengerti. Huraian untuk industri mengerti ni, cikgu nak kamu baca dan tengok. Negara Amerika Syarikat memerlukan penggunaan biji timah. Jadi sebagai contoh, oleh itu mereka ni menjajah ke negara kita untuk mendapatkan biji timah. So, untuk kegunaan industri Pengentinan. lagi pengentinan apa tu? Pengentinan makanan. Minuman. Ya, betul. Jadi apa kesan-kesannya? Apa yang kesan-kesan kita nak tengok daripada faktor itu? Yang pertama ialah harga biji timah Melayu. Yang kedua, permintaan biji timah di tanah Melayu semakin Besar. Seterusnya, pembukaan terusan Suez. Jadi, pembukaan terusan Suez ni telah menghubungkan pelabuhan Sai dan di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah, iaitu dari Eropah ke timur. Cikgu nak kamu highlight dari Eropah ke timur. Jadi itu isi yang penting untuk bahagian huraian. Jadi apa kesannya bila kita dah menghubungkan terusan daripada Eropah ke timur ni? Kesan-kesannya, apa yang kebaikan yang kita dapat ialah mempercepatkan urusan perdagangan. Yang ketiga, yes. Jadi kalau cikgu cakap je mesti tak faham kan? Apa kata kita tengok peta? Jadi pada asalnya kita punya perjalanan perdagangan adalah melalui garisan yang purple ni, nampak? Okey. Jadi bila adanya terusan Suez, terusan Suez ni adalah di sini. Jadi kita dapat memendekkan perjalanan daripada yang jauh ni menjadi pendek. Nampak tak? Dia perjalanan sama. Perjalanan masih sama, cuma jaraknya yang semakin pendek. Seterusnya, boleh? Boleh? Seterusnya, persaingan kuasa barat. Okey, yang untuk persaingan kuasa barat ni, kita telah untuk huraiannya telah wujud semangat persaingan kuasa-kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis, Spanyol dan Amerika Syarikat dalam kegiatan menaluki kawasan dan wilayah luar Eropah. Sebagai contoh, negara-negara Eropah ni dia sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan.
ni dah berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Apa kesan yang kita nak nampak daripada persaingan kuasa barat ni? Semakin tinggi sanjungan. Ya, itu adalah mindset yang dibawa oleh kuasa barat. Seterusnya, yang terakhir, slogan beban orang putih. Yang pertama sekali cikgu nak tanya, adakah siapa yang faham apa maksud beban orang putih ni? Siapa yang faham? Okey, saya boleh. Boleh berdiri lagi bagus. Beban orang putih beranggapan adalah menjadi satu tanggungjawab orang putih untuk membangunkan sebuah tamadun. Okey, betul. Saya setuju. Tepuk tangan untuk saya. Saya setuju. Okey, jadi seperti mana yang cikgu dah huraikan, seperti mana saya dah huraikan, slogan beban orang putih ni, mereka menganggap bahawa mereka mempunyai kuasa untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Sebagai contoh, dengan itulah mereka menggunakan slogan-slogan ini untuk mewajarkan tindakan mereka. Boleh tak cikgu nak kamu highlight mewajarkan tindakan mereka? Okey. So, jadi apa kesannya daripada penggunaan slogan beban orang putih ni? Slogannya ialah banyak negara telah dijajah Eropah seperti Tanah Melayu, Indonesia, Vietnam, Filipina dan sebagainya. Seterusnya berlakunya penyebaran ajaran agama Kristian. Jadi setakat ni semua boleh? Boleh. Okey, faham. Okey, seterusnya ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, boleh ke kalau cikgu nak tanya soalan? Boleh. Okey, boleh ke cikgu nak seorang bagi faktor yang pertama yang kita dah belajar tadi? Saya cikgu. Okey, Zaim. Kesemburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Ya, betul. Semua tepuk tangan untuk Zaim. Itu yang kedua. Okey, Azam. Industri mengetin. Betul. Lagi yang ketiga. Baginya. Yang ketiga. Saya. Okey, Safa. Pembukaan terusan swet. Keempat. Persaingan kuasa barat. Dan yang kelima. Saya. Okey. Slogan beban orang putih. Setakat ni semua dah faham ke untuk faktor-faktor? Okey, cikgu nak tanya pula. Contoh, isi yang pertama tadi apa? Kesuburan Boleh tak bagi contoh-contoh dia, tanaman dia? Getah, Okey. tebu, Okey. tembakau. Betul. Jadi untuk isi yang kedua apa tadi? Industri mengetin. Mengetin. Boleh tak bagi contoh-contoh industrinya? Pengetinan makanan. Okey, boleh. Amiran, sila. Pengetinan makanan. Okey, betul. Yang ketiga, isi yang ketiga apa contohnya? Pembukaan terusan Suez. Okey, kan pembukaan terusan Suez tu kan dia menjimatkan kos kan? Ya. Kenapa dia menjimatkan kos? Ada yang tahu? Lagi? Mempercepatkan urusan perdagangan. Ya betul, cuma ada lagi satu je. Jawapan yang kamu tak jawab lagi tapi cikgu nak jawapan tu. Nak tahu? Apa dia? Siapa ada yang tahu? Menjimatkan kos. Tak, kan kita menggunakan kapal wap kan dalam menggunakan arang batu. Itu adalah kos. Boleh salin dalam nota penggunaan arang batu. Salin ya? Okey. Cikgu. Jadi setakat ni kelas cikgu sampai di sini saja. Okey. Terima kasih.